Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Dan hari ini, Abang nak sambungkan cerita yang telah pun Abang putuskan dalam 2 hari yang lepas. Abang minta maaf sangat-sangat sebab ceritanya terlalu panjang. Jadi Abang putuskan menjadi 2. Dan hari ini Abang akan ceritakan sambungannya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa berlengah lagi, Abang akan sambungkan cerita yang telah Abang putuskan 2 hari yang lepas. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum Abang lanjut kepada cerita, Abang nak cerita balik apa yang terjadi pada 2 hari yang lepas punya cerita. Dia mengisahkan seorang lelaki yang ada syarikat kontraktor yang pada tiba-tiba pada bulan Ramadan dapat projek buat satu chalet dekat negeri Pahang. Tapi sewaktu proses nak buat chalet tu macam-macam dugaan yang mereka hadapi dan menyebabkan projek tu terpaksa dihentikan kerana memberi laluan kepada hari raya dan mereka terus-terus diganggu sampailah ke dekat pejabat. Okey, itu cerita 2 hari lepas. Yang ni Abang nak sambungkan ceritanya. Jadi selepas raya barulah mereka semua sambung balik kerja-kerja untuk membina chalet seperti yang dipersetujui oleh tuan tanah. Jadi dengan kata lain, banyaklah benda-benda yang perlu dilakukan. Gangguan dekat dalam pejabat dah pun tak ada. Sebabkan mereka semua berpakat-pakat buat bacaan Yasin, panggil ustaz, pagarkan, bacakan ruqyah. Sejak daripada tu tak ada lagi gangguan tentang nenek-nenek tua tu yang selalu datang mengganggu diorang tu. Dan mereka pun teruslah, lepas-lepas raya ni teruslah buat, terus projek tu terus jalan. Ramailah, ada orang Indonesia, ada orang Bangladesh sama-sama bekerja dekat tapak pembinaan tu. Sebab mereka dijangkakan untuk siapkan pembinaan tu dalam masa lebih kurang 5 ke 6 bulan. Tak berapa lama sangat. Jadi banyak pekerja diperlukan. Pada awalnya, semuanya nampak berjalan lancar. Walaupun ada beberapa gangguan, tapi gangguan tu tidaklah begitu teruk sangat. Sebabnya mereka dah biasa dengan gangguan-gangguan tu. Setakat gangguan-gangguan jentera tak boleh bergerak, tiba-tiba ada orang melintas. Mulanya mereka semua macam agak-agak takut juga. Tapi selepas tahu mana datangnya gangguan-gangguan tu, barulah mereka rasa tenang sedikit. Sebenarnya gangguan-gangguan tu datang daripada rumah kosong yang terletak tak jauh daripada tapak pembinaan. Dengar ceritanya, rumah tu adalah kepunyaan seorang kaya dan dia pun sudah pun meninggal dunia. Tapi yang menjadi muskilnya adalah sewaktu dia meninggal dunia, orang dekat kampung tu semua diganggu dengan gangguan nenek tua. Jadi mereka beranggapan orang dekat rumah orang kaya tu, tuan orang kaya tu sebenarnya adalah pembela makhluk alam sebelah. Jadi selepas dia meninggal, makhluk tu mulalah meracau-racau, tak tahu mana arahnya, jadi mengganggu-ganggu orang lain lagi. Disebabkan gangguan tu dah terlalu banyak dan tak terlalu ekstrim. Semuanya nenek tua melintas, nenek tua nampak tepi pokok, nenek tua pergi mandi dekat kolam, lebih kurang macam tu. Jadi gangguannya adalah gitu-gitu je. Orang-orang Indonesia kan memang terkenal dengan orang yang mempunyai ilmu, kan, ilmu-ilmu dalaman yang begitu bagus. Sebab mereka merantau katanya. Jadi diorang ada zikir yang bagus, diorang ada ilmu yang bagus. Jadi setakat gangguan-gangguan macam tu tidak begitu menggugat. Tapi pada satu hari lepas sebulan selepas daripada pembinaan mula dijalankan, tiba-tiba Ashraf dapat panggilan daripada tapak pembinaan yang mengatakan semua pekerja-pekerja Indonesia dan pekerja-pekerja Bangladesh tak nak bekerja lagi di tapak pembinaan kerana mendapat gangguan yang sangat luar biasa. Dan mereka semua nak cabut lari, minta gaji dan cabut lari. Mereka semua tak tahan. Disebabkan keadaan dah terlalu kritikal, Ashraf dan beberapa orang pekerja dia, Alif dan juga Daniel,
dan beberapa orang besar pergi ke tapak pembinaan nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Dan selepas mereka sampai dekat sana, mereka mendapat report yang mengatakan mereka yang bekerja di tapak pembinaan tu sekali lagi telah diganggu dengan gangguan yang sangat ekstrim, iaitu gula-gula. Sebelum-sebelum ni gula-gula tu tak pernah muncul, tapi sejak akhir-akhir ni gula-gula ni mengganggu, dan gangguan yang diberikan oleh gula-gula ni memang sangat teruk dan luar biasa. Bukan dekat luar asrama, dalam asrama pekerja pun diganggu ni juga. Jadi pada hari tu semualah pekerja-pekerja Bangladesh, pekerja Indonesia, semua keluar daripada tapak pembinaan, tak nak bekerja lagi dekat situ. Pada waktu tu yang tinggal dekat tapak pembinaan hanya 3 orang, Ashraf, Alif dan juga Daniel. Mereka dah berungsing dah. Dia orang bertiga ni dah berungsing. Pekerja dah tak ada. Macam mana nak buat projek, nak jalankan projek supaya cepat siapnya. Jadi dalam keadaan pening-pening macam tu, jam dah menunjukkan pukul 6 petang. Jadi mereka pun bercadang untuk tidur dekat asrama pekerja. Tak nak balik, sebabnya kalau balik pun ke KL akan mengambil masa, dan sampai KL lebih kurang pagi lah. Jadi bahaya dalam perjalanan. Mereka bertiga bercadang tidur dekat asrama. Jadi ceritanya, waktu mereka tidur dekat asrama tu, pada awal-awal tidur tu tak jadi apa-apa. Lebih kurang pukul 3 malam, 3 pagi waktu tu, tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan dengan bunyi kokokkan ayam yang memang sangat kuat. Dia punya kokok tu macam berkokok dekat sebelah hidung, sebelah telinga. Salah, bukan hidung. Sebelah telinga. Dia punya kuatnya tu menyebabkan ketiga-tiganya terbangun. Bila dah terbangun, cuba cari mana datangnya ayam. Cari di sekitar asrama, tempat tidur pekerja tu. Tak ada pun seekor ayam pun dekat situ. Jadi mereka ni bertiga duduk termenung, terdiam. Adakah ini gangguan yang dimaksudkan oleh pekerja-pekerja tu? Dalam keadaan mereka masih termangu-mangu, memikirkan sebenarnya apa yang terjadi. Cari ayam pun tak jumpa. Tiba-tiba diorang dengar macam ada benda yang meloncat dekat luar daripada asrama pekerja tu. Dengar, memang bunyinya sangat jelas. Duk, 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 duk. Dan loncatan tu memang bukan sekali, tapi berulang-ulang kali. Seolah-olah benda tu meloncat daripada satu kawasan ke satu kawasan, tapi hanya bermain di kawasan depan asrama sahaja. Asrama pekerja. Jadi dalam keadaan ya tak ya, Daniel pergi mendekati tingkap dan selak sikit tingkap untuk tahu sebenarnya apa yang mengeluarkan bunyi itu. Selepas dah pastikan, Daniel tutup semula langsir dan memandang ke arah Ashraf dan Daniel. Ashraf dan juga Alif. Dia diam 1000 bahasa. Jadi Ashraf tanya, apa benda yang bunyi datang daripada luar tu? Engkau tengok dekat tingkap tadi kan? Daniel kata, nanti saya ceritakan besok. Tak boleh nak ceritakan sekarang. Tapi Ashraf dan juga Alif rasa macam nak tahu sangat. Sebab bunyi tu betul-betul jelas dan memang agak mengganggu. Diorang berdua mula mendekati tingkap. Apa yang mereka berdua buat tidak dihalangi oleh Daniel. Sebab Daniel pun berharap mereka berdua saksikan sendiri apa sebenarnya yang mengganggu, yang keluarkan bunyi itu. Jadi selepas Ashraf dan Alif betul-betul berada dekat tepi tingkap, mereka selak sedikit langsir nak tengok apa yang berlaku. Dan sewaktu mereka nampak gula-gula yang sedang melompat di depan kawasan asrama pekerja menggigil tangan Ashraf. Dia kata rupanya inilah bentuk gangguan. 2 bentuk gangguan. Kokokkan ayam dan juga gangguan daripada gula-gula yang melompat, yang menyebabkan pekerja-pekerja ni memang tak siur lagi nak bekerja dekat situ. Betul kan Perak kan? Tak siur lagi nak kerja dekat situ. Diorang rasa macam agak terganggu. Kerana apa? Sebab benda tu bunyi sepanjang malam. Sewaktu kejadian tu, mereka bertiga tu, diorang tak tidur sampai pagi. Dan sepanjang daripada pukul 3 menjejak ke pukul 6 tu, mereka dengar bunyi lompatan tu sangat teruk dan kuat, yang menyebabkan kalau pekerja-pekerja tu ada dekat situ, mereka pasti terganggu. Bila dah terganggu, tak boleh tidur, besok pagi bila bangun buat kerja, memanglah jadi huru-hara. Itulah sebenarnya punca kenapa pekerja-pekerja
pekerja ni memang tak nak bekerja lagi. Diorang yang bertiga ni selepas dapat tahu apa yang melompat dekat depan asrama, mereka terus tak tidur sampai ke subuh. Tepat-tepat jam menunjukkan waktu subuh masuk, bunyi pula azan daripada surau berdekatan, barulah bunyi lompatan tu hilang. Dan mereka yakin selepas lompatan tu hilang, begitu juga dengan makhluk tu, dia dah tak ada dekat depan tu. Tapi mana datangnya gangguan ni? Kalau sebelum ni gangguannya datang daripada rumah yang ada dekat kawasan tu, rumah kosong tu yang berbentuk nenek tua, tapi yang gula-gula ni pula datang daripada mana? Itu jadi persoalan yang sangat besar. Bila besok paginya mereka bangun, mereka pun berbincang bertiga apa yang perlu mereka buat, dan mereka ambil keputusan untuk memujuk pekerja-pekerja Indonesia dan juga Bangladesh bekerja semula. Dan selepas mereka suarakan hasrat tu kepada pekerja-pekerja ni, pekerja ni memang baik hati. Diorang kata diorang boleh terus bekerja dengan syarat masalah ni perlulah ditangani dengan segera. Jadi selepas dapat persetujuan, Alif, Daniel dan juga Ashraf cari mana datangnya gangguan ni. Tanyalah dengan orang kampung yang berdekatan. Dan selepas berjumpa dengan beberapa orang kampung, barulah mereka tahu dalam sebulan yang lepas berlaku satu kematian. Kematian tu adalah kematian seorang bomoh. Dan selepas kematian bomoh tu, orang kampung tu sendiri diganggu dengan bayangan-bayangan gula-gula. Dan mereka semua percaya gula-gula tu adalah belaan daripada bomoh tu. Dan selepas bomoh tu meninggal, belaan tu tak tahu nak ke mana. Dan bila belaan tu datang ke tapak pembinaan, sebab di tapak pembinaan ada banyak orang-orang Indonesia yang mempunyai ilmu yang bagus-bagus. Jadi mungkin dia datang sama ada nak menumpang kasih ataupun nak menguji keberanian. Itu antara sebabnya mereka datang, gula-gula tu datang dekat kawasan tapak pembinaan. Tapi kedatangan gula-gula tu betul-betul mengganggu setiap pekerja yang menyebabkan pekerja tu mogok untuk bekerja. Bila dah tahu datang puncanya macam tu, jadi Ashraf, Daniel dan juga Alif cuba cari ahli keluarga kepada bomoh ni. Dan mereka berjumpa dengan ahli keluarga ni, berbincang betul tak dengan apa yang dituduhkan oleh orang kampung. Melalui perbualan dengan keluarga tu, memang betul yang mengganggu penduduk kampung tu adalah belaan ayah mereka. Tapi mereka sendiri tak tahu macam mana nak putuskan ataupun nak hilangkan benda ni. Jadi terpaksalah mereka bertiga ni, Ashraf, Daniel dan juga Alim ni, carilah ustaz mana-mana, imam mana-mana yang boleh bantu diorang ni untuk menangani masalah ni. Cari, akhirnya jumpalah seorang ustaz yang katanya boleh memberikan khidmat untuk menghalau benda-benda ni. Dan pada hari yang ditetapkan, ustaz tu pun datang. Ustaz tu pun buatlah pagar di sekeliling tapak pembinaan. Dan sewaktu ustaz tu buat pagar, dia kata memang betul ada dua makhluk yang ada di kawasan ini. Satu nenek tua yang datang daripada rumah kosong, dan satu lagi gula-gula yang tak tahu datang daripada mana, tapi seolah-olah gula-gula tu tidak bertuan. Jadi betul lah seperti apa yang orang kampung cakap, apa yang keluarga bomoh tu cakap, gula-gula tu adalah belaan daripada bomoh tu, yang mana dah tak tahu nak buat gimana, dan mengacau-ngacau orang. Dan benda ni berlanjutan selama 30 hari selepas hari mereka pagar kawasan tu, yang ustaz tu pagar. Selepas pagar, masih lagi ada gangguan. Tapi gangguannya tak terlalu ekstrim. Dan mereka bertiga ni memang pastikan benda tu betul-betul hilang. Jadi selepas benda tu, gangguan tu, masalah ada nenek kebayan dan juga gula-gula hilang daripada situ, barulah mereka semua panggillah pekerja-pekerja tu datang semula dekat tapak pembinaan. Dan selepas tu tak ada dapat lagi komplain daripada mana-mana pekerja dekat tapak pembinaan, dan mereka bekerja dengan sangat senang hati. Dan pada waktu tu Ashraf memang mati-mati ingatkan gangguan-gangguan tu memang dah betul-betul hilang daripada situ. Tapi rupanya tak. Selang beberapa bulan, waktu projek tu dah nak siap, Ashraf ada datang ke tapak pembinaan, tapi dia datang pada waktu malam waktu tu. Sebab dia memang bercadang nak tidur dekat asrama, dekat kawasan tapak pembinaan. Jadi sewaktu dia berjalan nak masuk, dia kena melintas satu kubur kan. Dan dekat kubur tu kan ada pondok
Waktu tu Ashraf, Daniel dan juga Alif nampak gula-gula tu terbaring dekat pondok tu. Dengan kata lain, gangguan tu memang tak ada dekat tapak pembinaan, tapi gangguan tu ada di sekitar-sekitarnya, masih lagi tak ke mana-mana. Jadi dengan kata lain, walaupun sampai ke hari ini, benda tu, chalet tu memang dah siap dan ramai orang dah datang mengunjung ke sana, tapi ada sesetengah daripada pengunjung yang memang jenis boleh nampak alam sebelah, boleh tahu gula-gula tu masih ada lagi dekat pondok di hadapan kubur, dan nenek kebayan tu masih ada lagi dekat kawasan rumah banglo di belakang tapak chalet. Dan di akhir kepada email tu, dia beritahu menjemput abang. Kalau nak merasai keunikannya chalet yang dimaksudkan, seronoknya duduk macam mana rasa seram-seramnya, dia bagi tahu alamat pada abang, tapi abang tak boleh. Dia kata macam ni, kalau Abang Jo nak rasa keseronokan duduk sini dan keseraman sambil-sambil buat cerita seram, bolehlah datang ke sini. Kalau untung sabut, boleh jumpa dengan gula-gula dan juga boleh jumpa dengan nenek kebayan. Abang terus batalkan niat, memang tak ada lah abang nak pergi. Kalau abang pergi pun abang bawa battalion, ramai-ramai tidur satu bilik 10 orang. Kurang-kurang tak adalah takut sangat. Cumanya abang minta maaf tak dapat nak beritahu, walaupun ni macam satu bentuk promosi juga. Tak dapat abang nak beritahu dalam video kali ni, sebabnya takut-takut nanti orang langsung tak nak datang. Abang pula rasa tak sedap hati, macam dah memburuk-burukkan tempat tu. Tapi kepada siapa-siapa yang tahu tempat yang abang maksudkan, bolehlah komen-komen dekat bawah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ni akan hari Sabtu kan, jadi ceritanya tak adalah panjang sangat, pendek. Jadi tak adalah terlalu lama untuk menunggu. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Mami Nur Kalimah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anak bongsunya, iaitu Nia Hilya binti Syukri, yang mana hari jadinya jatuh pada 31 hari bulan 3, genap umur 5 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak anda tersayang. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diberikan masa depan yang cemerlang. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan yang kedua datangnya daripada Mama Nahusna Samara. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat dua orang anak lelakinya, yang mana dua-duanya jatuh hari jadinya pada tarikh yang sama, iaitu 21 hari bulan 3. Yang pertama Muhammad Arman Zulkarnain dan yang kedua Muhammad Zakaria Ziden. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat kedua-dua anak dia tercinta, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Di kesempatan ini juga abang nak mengucapkan daripada keluarga besar JSPL Klan, mengucapkan selamat hari jadi buat salah seorang yang selalu menonton cerita-cerita di cerita abang, iaitu Kak Aisyah, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 3. Jadi di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Kak Aisyah. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan serta sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat hari jadi Kak Aisyah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Perapan sate masih lagi ada, tapi dah tak berapa banyak. RM19 satu paket, abang turunkan daripada RM29 ke RM19 promosi di bulan Ramadan. Dah tak banyak, sikit je lagi kalau nak dapatkan. Dan untuk sambal lara masih lagi promosinya, beli 3 paket dapat RM30. Kalau beli satu paket selalunya harga RM14-15, tapi kali ini abang kurangkan. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan boleh dapatkan melalui beg kuning dan juga link Shopee yang abang sediakan di bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi 2 hari akan datang pada hari Isnin nanti dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini dah tamat dah.